KPM. Didik TV KPM. Terdapat seorang lelaki yang tidak percaya bahawa alam ini dijadikan oleh Allah. Dia berkata, mana mungkin ada Tuhan yang menjadikan dunia ini? tunggu, aku akan datang kepadamu dan kita akan bertemu di suatu tempat. Wahai Imam, mengapakah engkau lambat untuk berjumpa denganku? Adakah engkau takut? Tidak, aku tidak takut dalam perjalanan untuk bertemu dengan kamu tadi. Aku tidak mempunyai kenderaan. Tiba-tiba aku terlihat pokok-pokok di hadapanku terbelah dengan sendiri dan bertukar menjadi kayu. Akhirnya kayu-kayu itu dengan sendirinya menjadi kapal. Kapal itulah yang membawaku kepadamu, wahai lelaki. Mana mungkin pokok-pokok berubah menjadi kayu dan kapal dengan sendiri? Mustahil. Kamu sendiri yang menafikan bahawa pokok itu bertukar dengan sendiri. Bagaimana pula dengan langit, bumi dan dunia ini? Tentu tidak terjadi dengan sendiri dan pasti ada yang menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah rendah. Anda bersama dengan saya Lokman Hakim. Tapi macam biasalah, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup muka. Kalau boleh pilih yang elok sikit. Ini tidak tarik mulut nampak hidung, tarik ke hidung nampak mulut. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita menang menentang COVID-19. Baiklah, hari ini kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam bersama dengan ustazah kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita kenali siapakah ustazah yang akan mengajar pada hari ini. Saksikan. Orang tua berpesan, tak kenal maka tak cinta. Jadi apa kata, jom kita kenali siapakah ustazah-ustazah yang akan mengajar kita pada hari ini. Iaitu kita ada ustazah yang pertama, Ustazah Nur Hafizah, dan yang kedua Ustazah Nur Sazrina. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar ustazah sekalian? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Hari tu matching baju Kali ni tak matching Okey. Baik ustazah, sebelum kita nak bersembang lebih panjang, apa kata kita buat SOP dulu? Okey, yang pertama saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ini. Okey, yang kedua jemput Ustazah Nur Hafizah. Supaya sebab kita ni kan suka pegang macam-macam dan kita pun akan pegang banyak barang di atas meja ini. Jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman ini dapat mengelakkan kita daripada dijangkiti wabak COVID-19. Baik, Ustazah Nur Hafizah dari mana Ustazah? Asal mana? Asal daripada Perlis. Oh, Perlis. Ya. Ni geng orang kata apa? Harum manis lah ya? Ya, betul. Okey, baik. Ustazah Nur Sazrina? Saya dari Perak. Oh, Perak. Samalah kita. Okey, Ustazah, saya difahamkan kita bukan bertiga sahaja pada hari ini. Kita bersama dengan kawan-kawan yang lain dalam talian. Jadi apa kata, jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Adik-adik dalam talian kita. Baik, comel-comel dan kacak-kacak adik-adik dalam talian kita pada hari ini. Boleh tak kenalkan nama? Bermula dengan adik Darwish. Silakan, Darwish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Darwish Firas bin Muhammad Rizal. Boleh panggil saya Firas. Okey, terima kasih kepada Firas. Seterusnya Izzah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ainul Izzah binti Mak Fidaus. Boleh panggil Ainul. Okey, baik. Terima kasih kepada Ainul. Ainul, awak belakang tu belakang apa tu? Pintu ke? Dinding? Tak, memang dinding macam ni. Okey, baik. Cantik dindingnya. Seterusnya Hana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Hana binti Fazil Helmi. Boleh panggil Fatia. Saya ingin menjadi ustazah. Okey, nak ikut jejak langkah ustazah kita lah ni. Baik. Terima kasih kepada Hana. Seterusnya Iman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Denis bin Syaril Bukhari. Boleh panggil Iman.
Baik, terima kasih kepada Iman. Iman, awak punya baju tu sama dengan Darwis. Itu baju sekolah ke? Baju sukan. Oh, baju sukan. Okey, baik. Terima kasih kepada Iman. Seterusnya, kita ada Faika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Faika Rizwa Hiza binti Muhammad Rizwan. Boleh panggil saya Faika. Okey, cantik tudung Faika hari ni Bergelembung begitu. Okey, seterusnya yang terakhir kita ada Wan Nuruddin. Silakan Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wan Nuruddin bin Wan Aziz. Boleh panggil saya Wan. Okey, Wan asal mana? Saya asal daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, baik. Terima kasih ke-6 murid dalam talian kita yang sudi bersama pada hari ini. Juga anda yang menonton dari rumah. Baik, Ustazah Hafizah dan juga Ustazah Nur Sazina. Apakah kita punya objektif pembelajaran pada hari ini? Ustazah Nur Hafizah. Okay, objektif yang akan kita belajar pada hari ini ada 4. Ya. Yang pertama, menyatakan maksud iman dan beriman kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan 6 rukun iman. Yang ketiga, menjelaskan dalil naqli dan juga dalil aqli. Dan yang keempat, menerangkan 3 kesan beriman kepada Allah SWT. Ya, jadi 4 perkara yang akan kita dapat jikalau kita fokus dalam kelas pada hari ini. Dan Ustazah Nur Sazrina, ada yang bertanya tentang video tadi. Apa kaitan video yang kita tonton sebentar tadi dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini? Okey, baiklah. Video tadi itu menerangkan tentang alam tidak terjadi dengan sendirinya dan Allah yang Maha Pencipta, pemilik, pentadbir alam ini dan yang berhak untuk disembah. Jadi kita mestilah berfikir dan bertadabbur tentang ciptaan Allah supaya dapat menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah. Jadi tajuk kita hari ini di bawah bidang akidah ialah beriman kepada Allah. Ya, jadi itulah yang akan kita fokuskan pada hari ini, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustazah, kita nak berehat seketika, boleh ke? Ya, boleh. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Nur Hafizah dan juga Ustazah Nur Sazrina. Baik, Ustazah, saya lihat banyak barang di atas meja kita ni. Macam-macam. Kita ada lisan, kita ada hati, ada pula abang botak ni kan. Jadi ni untuk apa Ustazah? Okey. Yang ini sebenarnya nak menunjukkan maksud iman. Okay, maksud iman ada 2, dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Dari segi bahasa maksudnya ialah membenarkan. Dari segi istilah, membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Jadi dari sudut istilah ni dia merangkumi 3 elemen. Okay, jadi ada 3 di depan ni kan. Jadi untuk mendapatkan iman yang sempurna, kena adalah ketiga-tiga elemen ini, iaitu yang pertama hati. Okey. Sebenarnya gambar yang di sini ni bentuk hati manusia yang sebenar lah. Oh. Yang ni bentuk hati kita yang sebenar. Tetapi selalunya dilukis hati bentuk yang macam ni kan. Ataupun macam ni Ustazah. Tangannya. Ya. Begini. Hakim dah tunjuklah. Okay. Itu hati. Yeah. Jadi nak menggambarkan di sini sebenarnya hati ni adalah perkara yang sangat penting. Sebabnya hati kita mesti ada keyakinan. Kita mesti ada keyakinan dalam hati kita dengan kuatlah, dengan kukuh. Okay, jadi itu yang pertama. Kalau kita tengok kan dalam hadis Rasulullah SAW pun ada sebut berkaitan dengan hati. Dalam tubuh badan manusia ni ada seketul darah. Kalau baik ketulan darah tersebut, maka baiklah seluruh anggota. Kalau tidak baik, maka tidak baiklah seluruh anggota. Dan ketulan darah tersebut adalah yang inilah, iaitu hati. Yang itu adalah elemen yang pertama, hati. Yang kedua adalah lisan. Okay, bila kita dah ada keyakinan dengan hati, kita mestilah pula berikrar, mengaku dengan lisan. Okay, yang ni gambar mulut kan. Lisan tu sebenarnya bahasa Arab. Lisan. Kita keluarkan lidah kita. Inilah maksud lisan yang sebenar, iaitu lidah. Okay, lidah ni maksudnya
kita mengeluarkan kata-kata lah, mengaku dengan menggunakan lidah kita dengan mengeluarkan kata-kata. Okay, dan yang ketiga, elemen yang ketiga adalah anggota badan. Maksudnya bila kita dah meyakini dengan hati, kita dah mengaku dengan lidah, kita kena buktikan dengan anggota badan. Okay, dan anggota badan kita ni ada banyak. Okay, tangan kita gunakan untuk bersedekah, kaki melangkah ke tempat-tempat solat. Lepas tu macam-macam lagi lah yang kita boleh buat dengan anggota badan kita. Jadi untuk menjadi seorang yang beriman, mesti ada 3 elemen ini, iaitu yang pertama mesti membenarkan di dalam hati, yang kedua mesti mengaku dengan lisan ataupun lidah, dan yang ketiga mesti mengamalkan dengan anggota badan. Wajib ada ketiga-tiga elemen ini, jika tidak iman kita tidak sempurna. Ya. Jadi kena ada 3 perkara Ustazah Ya, hati, wajib ada. lisan dan juga anggota badan. Ya. Okey, seterusnya Ustazah? Iaitu tadi maksud iman dari sudut istilah. Seterusnya kita pergi kepada tajuk ini. Tajuk hari ini iaitu beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah pula? Okay, membenarkan dengan hati bahawa Allah Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah yang berhak disembah, iaitu elemen yang pertama tadi, hati. Ada juga. Okay. Yang kedua, bila dah ada keyakinan tersebut, keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan. Okay, bila dah ada keyakinan kita di dalam hati, kita kena ada lisan kita kena menuturkanlah apa yang kita yakinkan tersebut dengan mengucapkan kalimah syahadah dan juga mengucapkan kalimah-kalimah yang baik yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, disempurnakan dengan kepatuhan kepada suruhan dan larangan Allah. Yang ini elemen yang ketiga tadilah, dilakukan dengan anggota badan, iaitu kita perlu laksanakan apa yang Allah suruh dan perlu meninggalkan apa yang Allah larang. Okay, jadi iaitu maksud beriman kepada Allah. Okay, jadi Ustazah harap murid-murid di talian dan juga murid-murid di rumah boleh faham maksud iman. Tadi ada 2, maksud iman dan juga maksud beriman kepada Allah. Okay, jadi sekarang ni Ustazah nak tanya sikitlah anak-anak murid Ustazah di talian. Ustazah harap faham, dan Ustazah minta seorang untuk terangkan semula apakah maksud iman dari sudut istilah. Okey, siapa yang nak terangkan? Sila angkat tangan. Sebab kita ada ganjaran, betul Ustazah? Ya. Ya, okey. Jadi siapa yang nak berikan penerangan yang pertama ini? Sila angkat tangan. Okey? Mungkin Izzah ke? Izzah boleh? Izzah senyum-senyum dari tadi. Okay. Boleh. Silakan Izzah. Daripada segi istilah, maksudnya membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Betul ke Ustazah? Ya, betul. Seperti yang terpapar di skrin, betul jawapan Izzah, dan Ustazah bagi 5 bintang untuk 5 Izzah. bintang. Tahniah Izzah. Tahniah Izzah. Okey. Okay, seterusnya soalan berkait tentang maksud beriman kepada Allah pula. Ustazah minta seorang untuk tolong jawab. Okey. Kita pilih lelaki lah pula. Okey. Siapa di kalangan murid-murid lelaki yang ingin memberikan jawapan? Sila angkat tangan. Okey. Mungkin Firas, boleh Firas? Okey. Silakan Firas, apakah jawapannya? Maksud beriman kepada Allah, Ustazah Ya. Ya. Okey Firas, boleh? Okay, jangan lupa onkan mic ya Firas. Okey. Apa jawapannya Firas? Firas boleh? Ataupun okey. Silakan Firas. Boleh ulang semula? Maksud beriman kepada Allah. Okay. Maksud beriman kepada Allah. Ya. Boleh ke Firas? Atau ada sahabat-sahabat Firas yang lain boleh bantu Firas untuk memberikan jawapan yang betul? Okey? Sama ada perempuan ataupun lelaki, okey? Ataupun siapa tu namanya ni yang tudungnya bergelembung tadi? Siapa namanya tadi? Pak Ika. Ya, Faika. Saya minat dengan tunduk anda. Okey Faika, apa jawapannya? Maksud beriman kepada Allah. Membenarkan dengan hati bahawa Allah Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah yang berhak disembah. Betul ke Ustazah? Ya.
Betul jawapan. Tahniah Faika. Faika cumanya iaitu daripada satu aspek hati. Cumanya nanti Faika dan juga murid-murid yang lain perlu ditambah juga keyakinan dengan pengakuan lisan dan juga disempurnakan dengan kepatuhan untuk melakukan suruhan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berapa bintang untuk Faikah Ustazah? Faikah dah cuba menjawab. Cumanya tidak menambah 2 elemen sahaja. Okey. Ustazah lagi 4 bintang. Wah, masih lagi banyak. Tahniah Faikah. Okey, dan juga mungkin murid-murid kita di rumah boleh juga cuba menjawab kan di hadapan ayah ataupun ibu mereka. Okey, Ustazah. Seterusnya? Okey, baiklah. Seterusnya saya sambung tentang rukun iman. Okey, rukun iman ada 6 perkara. Okey. Yang pertama ialah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam ialah beriman kepada qada dan qadar. Okay, beriman kepada Allah adalah asas kepada rukun iman yang lain. Okey. Jadi kita nak uji murid-murid. Nak uji murid-murid tentang rukun iman. Boleh semua murid untuk bersedia. Ustazah akan minta host lontarkan dadu. Boleh? Di atas ni Ustazah. Okey. Kemudian murid perlu menjelaskan rukun iman berdasarkan nombor yang terdapat di dadu. Okey, baik Ustazah. Jadi saya lontar sekarang Lontar sekarang. 1, 2, 3. Okey. Nombor 3 Ustazah. Nombor 3. Siapa nak jawab? Okey. Siapa yang nak jawab sila angkat tangan. Okey, silakan. Okey. Siapa? Wan Nuruddin. Okey, silakan Wan. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Betul jawapan dia. Tahniah. Okey, tahniah Wan. Okey, tahniah. Jadi kita kena percaya dan yakin bahawa adanya kitab yang diutuskan kepada Rasulnya. Okey, seterusnya. Seterusnya. 1, 2, 3. Tengok siapa yang kena. Alamak, 3 lagi. Okay, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, nombor 5. Nombor 5. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, sila angkat tangan. Ya, silakan. Okey, silakan Izzah. Beriman kepada hari kiamat. Betul. Tepat Okey, sekali tahniah jawapannya. Izzah. Okey, beriman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Okey, silakan Okey, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nombor 5 lagi. Okey, nombor 6. Nombor 6. Okay, siapa nak cuba jawab? Ya, sila angkat tangan. Siapa tu? Okey, Faika. Faika, silakan. Silakan Faika. Rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Betul, tepat sekali. Rukun iman yang Okey. keenam ialah beriman kepada qada dan qadar. Kita kena yakin dan percaya bahawa setiap yang berlaku adalah kehendak daripada Allah. Okey, terakhir. Okey, 1, 2, 3. Okey, nombor 1. Elok sangatlah tu. Ni. Siapa nak jawab? Okey, sila angkat tangan. Siapa tu? Okey, Firas, silakan. Silakan. Jawapannya ialah beriman kepada Allah. Betul, tepat sekali beriman kepada Allah yang kita belajar hari inilah. Okey. Seterusnya kita nak tengok kepada dalil. Dalil untuk menambahkan lagi keyakinan kita tentang kekuasaan Allah. Okay, untuk itu saya minta seorang murid untuk bacakan dalil nakli daripada surah Al-Maidah ayat 17. Okey, siapa tu? Okey, silakan. Danish. Saya saja. Okey, silakan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma. Yakhluqu ma yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dan ingatlah bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya. Dia yang mencipta apa-apa jua yang dikehendaki, dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap sesuatu. Ya, sedap suara Danish tadi. Betul, bagus sekali bacaannya. Sungguh fasih dan lancar. Okey, dalil ini menerangkan tentang Allah Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam ini. Okey. Jadi kalau dari sudut dalil akli, ia boleh diumpamakan seperti seorang pereka robotik. Dialah yang memiliki robot tersebut, dialah yang mencipta dan dialah yang
mentadbir robot tersebut mengikut kehendaknya. Begitu jugalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, memiliki dan mentadbir alam ini mengikut kehendaknya. Okey, silakan Ustazah Hafizah. Seterusnya dalil yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 164. Ustazah nak minta seorang pelajar untuk baca. Okey. Siapa yang nak baca sila angkat tangan. Okey, silakan. Siapa tu? Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basta fiha min kulli dabbah wa tasrifil riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardh la ayatin liqaumin ya'qilun. Yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surah Al-Baqarah ayat 164. Ya. Fatihah, awak dah hafal berapa juzuk dah Fatihah? 4, Alhamdulillah. 4 juzuk. Wah, banyaknya. Tahniah Fatihah. Okey Tazah. Ya, daripada dalil surah Al-Baqarah ayat 164 yang dibacakan oleh Fatihah tadi. Tahniah Fatihah dapat membaca dengan baik. Daripada ayat ini terdapat beberapa tanda yang menunjukkan kejadian di bumi ini ada penciptanya dan penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengoklah beberapa kejadian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Yang pertama ialah penciptaan langit dan bumi. Allah sebut khalqis samawati wal ardh. Okey, penciptaan langit dan bumi. Dalam penciptaan langit dan bumi ni kita boleh tengoklah macam contohnya geluk di hadapan ni. Ini bumi. Okey. Bumi ni sebenarnya dia berputar pada paksinya dan mengambil satu hari mengambil masa 24 jam lah berputar. Dan Hakim pernah rasa tak kita macam berputar dekat atas bumi ni sekarang? Tak rasa Tazah. Kita tak rasa sebabnya Allah wujudkan graviti bumi. Sebab tu kita tak rasa kalau Allah tak hadirkan graviti bumi, jalannya kita akan rasa macam nak terjatuh. Bergoyang. Kan? Ya, betul. Jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini berlaku bukan saja-saja pasti ada yang mencipta dan penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan langit pun sama juga. Kalau kita tengok langit tak ada tiang kan, tapi pernah tak kita tengok langit ni jatuh? Tak pernah Ustazah. Tak pernah. Kalau rumah kita buat bumbung tanpa kita buat tiang tak boleh kan? Betul. Jadi itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menjadikan, dan sebab itulah kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang. Siang dan malam silih berganti dan proses kejadian siang dan malam itu sebenarnya berlaku disebabkan oleh bumi yang menghadap kepada matahari. Mungkin kita boleh tengok proses kejadian siang dan malam. Kita minta Hakim untuk buka lampu Tazah. Buka lampu. Lampu ni ibaratnya macam matahari lah. Ya, matahari. Okey, jadi jom. Okey, ni matahari Tazah menerangi bumi. Jadi kawasan yang cerah yang terkena lampu yang Hakim suluhkan ni, ini siang lah pada waktu ni. Dan di bahagian belakang ni malam. Lepas tu kan bumi berputar. Betul? Kan. Nanti kawasan lain pula. Jadi itulah proses berlakunya siang dan malam. Silih berganti dan kita tidak pernah jadi siang 24 jam. Betul? Ataupun malam 24 jam kan. Bangun je, kita tengok belum siang lagi, tidak pernah. Jadi yang menciptakan kejadian siang dan malam ini dengan sangat sistematik pasti ada penciptanya dan penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih Hakim. Sama-sama Ustazah. Seterusnya
Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Dan air yang dimaksudkan di sini ialah air apa? Yang turun daripada langit adalah air hujan. Ya, betul, air hujan. Dan air hujan ni saya nak terangkan sikitlah secara ringkas kan. Okey. Air hujan ni proses dia kita ada matahari dan kita ada pancaran matahari. Matahari inilah yang akan memancar ke bumi dan juga haba yang terkena dekat air yang ada dekat bumi ni akan menjadi wap air ataupun dipanggil proses penyejatan. Jadi bila dia menjadi wap air, dia akan naik perlahan-lahan ke atas udara. Lepas tu dia akan menjadi titisan-titisan air. Titisan air tu lama-lama dia bergabung untuk membentuk awan. Dan apabila awan ni berat, maka dia akan turun sebagai titisan hujan. Jadi sistematiknya sistem tu pasti ada yang menjadikan, dan yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ada gigi lah matahari ni. Okey. Dan seterusnya, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Di sini merujuk kepada tumbuh-tumbuhan lah. Kalau tengok dekat diorama ni pun ada beberapa tumbuh-tumbuhan kan. Ini menunjukkan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita menggunakan benih saja kan, yang kecil je akhirnya menjadi pokok yang besar. Seterusnya, wa basa fiha min kulli dabbah, dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan. Dan haiwan di bumi ada banyak. Kalau tengok di sini, di darat pun banyak kan, boleh tengok dekat sini. Ada harimau, ada lembu, di air ada itik, dan juga di udara ada burung. Jadi semua ni adalah untuk kegunaan dan juga untuk keseimbangan ekosistem kita lah di dunia ni. Seterusnya yang terakhir, wa tasrifir riyah was sahab, pengisaran angin dan awan. Seperti mana kejadian hujan tadilah, udara itu berperanan untuk mengangkat wap air naik ke atas menjadi awan dan seterusnya turun ke bumi sebagai air. Jadi semua kejadian-kejadian yang disebutkan di dalam ayat 164 surah Al-Baqarah menunjukkan semua yang berlaku ini sangat sistematik dan pastinya tidak berlaku dengan sendiri. Ia semestinya ada penciptanya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul Tazah. Jadi setiap perkara yang berlaku, awan, hujan, siang dan malam itu, semua itu ada hikmahnya, dan yang menciptanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Tazah, ini soalan untuk murid kita, betul Tazah? Betul. Kita teruskan pembelajaran kita dengan satu soalan. Okey. Berdasarkan ayat 164 yang telah dibacakan oleh murid tadi, nyatakan dalil akli yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini. Jawapan baik. anda perlu dipersembahkan dalam bentuk lukisan. Okey, baik Tazah. Kita nak lihat jawapan dari murid-murid kita selepas berehat nanti. Boleh Tazah? Boleh. Kerana kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Nur Sazrina dan juga Ustazah Nur Hafizah dan murid-murid dalam talian kita. Baiklah, kita sekarang nak lihat apakah jawapan dari murid-murid dalam talian kita berkenaan soalan yang telah diajukan oleh Ustazah Nur Sazrina tadi. Baiklah, jadi kepada murid-murid dalam talian kita, sudah bersedia? Sudah? Kalau sudah, tunjuk sikit. Sudah. Okey, baik. Jadi, abang kira 1, 2, 3, tunjukkan jawapan anda di hadapan kamera, okey? 1, 2, 3. Tunjuk sekarang. Okey. Wah, cantiklah lukisannya. Okey, Tazah. Silakan. Okey, ada, kalau kita tengok dekat situ ada gambar bumi, ada gambar hujan, ada gambar
haiwan dan juga kejadian siang dan malam. Betul, tepat sekali jawapan yang telah diberikan oleh semua murid. Okey. Sebenarnya secara ringkasnya banyak sangat dalil yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam ini, seperti penciptaan langit dan bumi. Tak ada siapa yang boleh mencipta dengan begitu indah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan penciptaan siang dan malam yang mempunyai banyak hikmah, iaitu siang untuk bekerja, malam untuk berehat. Okey. Yang ketiga, penurunan hujan. Banyak manfaatnya dengan penurunan hujan tu. Tumbuhlah pokok-pokok dan kemudian ada binatang yang berteduh dan mencari makanan. Okey, masya-Allah. Banyak sungguh. Dan dalil yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam ini. Okey, kita teruskan dengan Asmaul Husna. Allah Maha Pencipta ni kita boleh kaitkan dia dengan satu Asmaul Husna, iaitu Al-Khaliq. Okey. Jadi kewujudan alam yang unik dan indah ini mustahillah dia akan terjadi dengan sendirinya. Tentulah ada penciptanya, iaitu Allah yang Maha Pencipta. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat gunung, kita lihat hujan, lihat siang dan malam, mesti kita akan terfikir, siapakah yang mencipta semua ini? Betul. Pastilah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustazah, apakah ciri-ciri orang yang beriman, Ustazah? Okey, silakan. Seterusnya, ciri-ciri orang yang beriman mengesakan Allah dalam ibadat, takut kepada Allah, mengesakan Allah dalam berdoa dan juga cinta yang mutlak kepada Allah. Okay, kita tengok satu-satu. Yang pertama, mengesakan Allah dalam ibadat. Kita akan melakukan solat, kita akan mengeluarkan zakat, kita akan sentiasa membaca Al-Quran. Sebabnya ada keyakinan yang sangat kukuh tentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita, iaitu kita perlu beribadatlah sebab Allah yang menyuruh, dan juga kita kena meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya yang kedua, takut kepada Allah. Iman dalam diri seseorang dapat mengawal diri daripada melakukan maksiat kepada Allah, sebab kita yakin adanya Allah, walaupun kita tidak nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Dan kita juga dalam rukun iman kan ada percaya kepada malaikat. Betul. Jadi kita yakin walaupun kita tak nampak pun malaikat ada dekat yang kita kan, kiri kanan kita, tapi kita yakin Allah telah mengarahkan malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat segala amalan baik dan buruk kita, yang mana di akhirat nanti semua tu Allah akan tengok. Okay. Seterusnya yang ketiga, mengesakan Allah dengan berdoa, bertawakal dan juga berharap. Okay. Jadi bila ada keimanan yang teguh dalam diri kita, setelah kita berusaha, kita akan serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hanya Allah sahaja yang menentukan segala-galanya. Kita boleh berusaha sahaja, tapi kita kena yakin bila kita berusaha, Allah pasti akan bagi kan. Macam anak-anak murid Ustazah lah, kalau rajin belajar, pasti Allah akan bagi kejayaan. Yang penting kita usaha dan juga doa. Seterusnya kita selebihnya berserahlah kepada Allah. Dan yang keempat, cinta yang mutlak kepada Allah. Okay, bila ada orang yang beriman kepada Allah ni, dia akan sentiasa buat sesuatu yang Allah suruh dan juga meninggalkan apa yang Allah larang, kerana ada rasa cinta yang mutlak itu kepada Allah. Jadi dia akan berjihad di jalan Allah, dia akan berkorban apa sahaja demi agama Islam dan juga mengikut segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Okey, kita dah tahu tentang ciri-ciri orang beriman yang telah diterangkan oleh Ustazah Hafizah. Sekarang kita nak tengok kepada kesan beriman. Kesan berimannya ada 4. Yang pertama, mengabdikan diri hanya kepada Allah. Okey, orang yang beriman kepada Allah akan melakukan semua perkara kerana Allah. Contoh, dia belajar kerana Allah, bukan kerana ibu yang suruh. Dan dia akan ikhlas dalam melakukan ibadatnya. Bukan kerana dipaksa, Ustazah. Ya, betul. Okey, yang kedua, menjauhi perkara mungkar. Okey, orang yang beriman akan takut kepada Allah. Jadi seperti yang Ustazah Hafizah dah sebutkan tadi, adanya malaikat yang mencatat segala amalan. Jadi dia akan takut untuk melakukan kemungkaran dan segera bertaubat sekiranya melakukan dosa. Okay, yang malaikat ni Tazah, dia ada waktu rehat ke Tazah? Tak ada Tazah kan? Tak ada. 24 jam dia akan melihat kita kan? Sebab malaikat sangat patuh dan taat kepada Allah. Okey, yang ketiga ialah
berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Sebab seseorang yang beriman itu dia akan sentiasa memohon pertolongan kepada Allah. Kerana dia yakin kalau dia mohon kepada makhluk tidak dapat memberikan apa-apa kepada dirinya. Betul. Okey, jadi dia akan berdoa, berikhtiar dan bertawakal hanya kepada Allah. Okey, yang keempat. Taat dan patuh segala perintah Allah, sama ada ibadat wajib ataupun ibadat sunat, dan kemudian dia akan sedaya upaya untuk berkorban untuk menegakkan agama Allah. Okey, itu adalah kesan beriman kepada Allah. Okey. Kemudian kita ada satu soalan. Baik, Ustazah. Okey, soalan ni. Berdasarkan paparan slide, analisis gambar di bawah dan kaitkan dengan kesan beriman kepada Allah. Jadi murid dia boleh pilih mana-mana gambar. Kemudian terangkan dan kaitkan dengan beriman kepada Allah. Okey. Jadi kita pergi kepada gambar yang pertama. Boleh ke Ustazah? Boleh. Silakan. Iaitu gambar solat berjemaah. Betul ke? Ya, betul. Okey. Jadi untuk gambar yang pertama ni, siapa yang nak terangkan? Sila angkat tangan. Okey. Silakan Izzah. Izzah hari ni semangat. Saya suka Izzah macam tu. Okey. Silakan Izzah. Gambar pertama iaitu solat atau lebih umumnya beribadah. Seseorang itu kalau dia beriman kepada Allah, dia tahu Allah tengok dia akan buat sesuatu secara ikhlas. Macam Ustazah cakap tadi, dia tidak akan buat secara terpaksa. Sebab dia takut dengan Allah dan dia tahu Allah tengok kita. Betul ke Ustazah? Sazrina? Betul, tepat sekali jawapan yang telah diberikan oleh Ainul tadi. Jadi orang yang beriman kepada Allah ni dia akan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Okey. Kita tengok pula gambar kedua. Gambar yang kedua, ini macam Firas ni. Kan? Okey, gambar yang kedua ni tentang apa? Siapa yang nak terangkan? Sila angkat tangan. Okey, silakan. Siapa tu? Firas. Okey, Firas. Silakan Firas. Gambar kedua menunjukkan orang itu sedang berzikir. Kesan beriman yang boleh kita kaitkan ialah mengabdikan diri kita kepada Allah dengan cara menyebut nama-nama Allah, berzikir dan sentiasa mengingati Allah. Lagipun zikir ni merupakan satu ibadah yang tiada had. Kita boleh melakukan zikir bila-bila sahaja, tak kira masa. Ya, betul. Di mana saja dan bila-bila masa. Tepat sekali jawapan yang telah diberikan oleh Firas sebentar tadi kan. Orang yang beriman akan sentiasa mengingati Allah di waktu senang dan juga di waktu susah. Okey, seterusnya gambar ketiga. Okey, gambar yang ketiga. Siapa sini yang pakai spek ni? Siapa tu? Okey, Danish. Okey, gambar ketiga menunjukkan yang dia belajar atau nama lainnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu ni kita kena bersungguh-sungguh dan tidak terpaksa macam mana cikgu dan Firas cakap tadi. Sebab kalau dia yakin jika dia berusaha bersungguh-sungguh tanpa mengharapkan apa-apa balasan, dia akan mendapat kejayaan. Ya, betul. Okey. Betul, tepat sekali dan dia kena berdoa lah. Ya, betul. Berusaha dan kena berdoa hanya kepada Allah dan seterusnya bertawakal kepada Allah supaya kejayaan itu miliknya. Ya, baik. Okey Ustazah, itu gambar yang ketiga kan? Okay. Seterusnya gambar yang terakhir. Ini. Siapa gambar ni? Keempat. Yang keempat. Macam Faikah je ni, tudung gelembung macam tu. Okey, silakan siapa tu yang angkat tangan? Fatia. Okey, Fatia, silakan. Okey, gambar yang empat tu dia sedang berdoa kepada Allah. Okey. Kalau kita nak minta apa-apa, kita mesti kena minta ke Allah. Kenapa kita tak minta ke orang lain? Sebab kita percaya yang Allah saja boleh kabulkan doa kita. Ya, betul. Betul, tepat sekali jawapan yang telah diberikan oleh Fatia. Jadi mohon pertolongan hanya kepada Allah sahaja, seperti dalam surah Al-Fatihah ayat ke-5. Apa dia? Iyyaka na'budu. Betul. Dan kepada Engkau sahajalah kami memohon pertolongan. Ya, betul. Okey. Jadi Zah, berapa bintang yang kita nak berikan kepada murid-murid kita yang sudah memberikan jawapan tadi? Okey, 10 bintang. 10 bintang. Okey. 10 Tepuk bintang untuk diri sendiri. Okey. Ya. Tahniah. Tahniah.
Okay, seterusnya Ustazah Hafiza akan sambung dengan kuis. Okey, ada kuis lagi Seterusnya bahagian kuis, pilihan jawapan A, B, C, D dan Ustazah harap murid-murid di talian bersedialah dengan pilihan jawapan A, B, C, D. Ustazah bacakan soalan, pilih jawapan dan nanti angkat jawapan. Okay, soalan yang pertama, berikut adalah maksud iman dari segi bahasa. A, meyakinkan, B, menguatkan, C, membenarkan, D, mengamalkan. Okey, yang manakah jawapan yang betul? Okey. Apakah jawapan yang betul? Okey, sila tunjukkan di hadapan kamera Ustazah. Ya. Okey, 1, 2, 3. Tunjuk sekarang. Untuk soalan yang pertama ini. Okey, C. Wah. Siapa yang buat C double tu? Oh, Pak Ika, dia punya C tebal. Okey, betul ke Ustazah C jawapannya? Okey, Ustazah nak minta okey, semua menjawab C. Kita tengok jawapannya. Ya, betul. Ya, betul. Jawapannya adalah C, Okey. membenarkan. Okay, ada tadi kan yang Ustazah dah ajar, maksud dari sudut bahasa membenarkan. Tahniah semua. Semua dapat 5 bintang. 5 bintang. Wah. Okay. Seterusnya soalan yang kedua. Antara berikut yang manakah rukun iman bukan perkara ghaib? Okay. A, beriman kepada Rasul. B, beriman kepada malaikat. C, beriman kepada hari kiamat. Dan D, beriman kepada qada dan qadar. Ya. Okey. 1, 2, 3. Tunjukkan jawapan anda di hadapan kamera. Okey. A. Semua murid menunjukkan jawapan A. Okey. Semua menunjukkan jawapan A. Kita tengok jawapannya. Beriman. Betul. Ya, A, betul. beriman kepada Rasul. Tahniah semua. Ustazah bagi 5 bintang juga. Okey, sebabnya yang lain ni sebelum tu kita kena tahulah perkara ghaib tu apa kan. Perkara ghaib ialah perkara yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Jadi malaikat, hari kiamat, qada dan qadar kita tak boleh nak lihat. Betul. Jadi sebab tu jawapannya A, beriman kepada Rasul, sebab Rasul daripada kalangan kita juga, daripada kalangan manusia. Tahniah semua. Seterusnya soalan yang ketiga. Ya. Berikut ialah ciri-ciri orang yang beriman kecuali A, cinta yang mutlak kepada Allah. B, takut kepada Allah. C, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat. Dan D, kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kena hati-hati Ustazah kecuali Ya, ada kecuali. Okey, 1, 2, 3. Tunjukkan jawapan anda. Okey, D. Okey, 6D. Jawapannya D. Betul. Ya, okey, tahniah. Macam biasa. 5 bintang. Okey, kurang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang inilah jawapannya sebab orang yang beriman bukan kurang yakin tetapi keyakinannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya soalan yang terakhir, soalan yang keempat. Okay, berikut ialah ciri-ciri orang yang mengesakan Allah dalam semua jenis ibadat kecuali, ada perkataan kecuali juga. A, melakukan ibadat solat. B, meyakini ketentuan Allah. C, melakukan ibadat sunat. Dan D, mengeluarkan zakat. Ya. Okey, apakah jawapannya? Okey, apakah jawapannya? 1, 2, 3. Okey, B. Okey, terbalik B siapa tu? Okey, baik. 6B Ustazah. Semuanya jawab B. Betul ke? Okey, kita tengok. Jawapannya ya, betul. Ya, betul. Meyakini ketentuan Allah. Sebab jawapan tu soalan ditanya dalam semua jenis ibadat. Jadi solat ibadat kan? Ibadat sunat pun ibadat, zakat ibadat. Jadi B lah, bukan ibadat. Okey, jadi ini menunjukkan yang murid-murid kita Ustazah fokus dalam kelas. Baiklah Ustazah, kita nak berehat sekali lagi. Boleh ke Ustazah? Ya, boleh. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. KPM. Didik TV
TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim, juga ustazah kita yang cantik pada hari ini iaitu Ustazah Nur Sazina dan juga Ustazah Nur Hafizah. Baiklah ustazah, kita pun sudah berada di penghujung kelas. Jadi kita nak buat rumusan tentang apa yang telah kita belajar pada hari ini. Betul ke ustazah? Betul. Tepat sekali. Hari ini kita dah belajar tentang maksud iman. Ada 3 tadi kan? Betul. 3 elemen. Dan kemudian maksud beriman kepada Allah. Seterusnya dalil. Ada dalil nakli dan juga dalil akli. Kemudian kita juga telah menerangkan pasal rukun iman. Rukun iman, dan akhir sekali kita telah menerangkan ciri dan kesan beriman kepada Allah. Ya, betul. Baik. Jadi itu antara yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi apa yang kita dah belajar, jangan lupa untuk kita amalkan. Okey Tazah. Mungkin Tazah Nur Hafizah ada nak tambah apa yang telah kita belajar pada hari ini. Okey. Daripada apa yang kita belajar tadi, maksud iman, dalil apa semua tu, itu dari segi ilmu, dan Ustazah harapkan Ustazah dan juga semua murid-murid lah untuk kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan untuk menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari segi pengukuhan tadi, Ustazah daripada latihan-latihan yang dibuat kan sepanjang pembelajaran pada hari ini, Ustazah daripada kalaulah diberi 5 bintang ini kan, daripada penglibatan anak-anak murid Ustazah tadi, Ustazah akan bagi semua 5 bintang ni. Semua 5 bintang? Ya, wow. untuk semua murid. Tahniah. Tepukan untuk diri sendiri. Ya, tahniah. Bukan senang tahu nak dapat 5 bintang. Okey, kita dah dengar dah orang kata sedikit ulasan daripada ustazah kita. Kita nak dengar pula dari wakil murid kita. Boleh ke Ustazah? Boleh. Okey, jadi siapa sini yang ingin mewakilkan dirinya untuk memberikan sedikit rumusan? Sila angkat tangan. Okey, Wan. Terbaik Wan. Laju angkat tangan. Silakan Wan. Jadi hari ini saya dapat belajar tentang beriman kepada Allah dan dalil-dalilnya dengan sangat jelas dari sudut Al-Quran dan penciptaan yang terdapat di bumi ini. Okey, betul ke Tazah? Terbaik? Ya, betul, terbaik. Okey. Baik Tazah. Jadi bagaimana dengan murid-murid kita khususnya di rumah dan juga di dalam talian untuk dapatkan latihan pengukuhan? Okey, latihan pengukuhan boleh dapat daripada sumberku. Di situ ada latihan pengukuhan yang telah dijawab oleh murid-murid di studio untuk dijawab murid-murid di rumah. Okey. Jadi itulah antara orang kata perkara yang boleh kita lakukan kepada anda yang mungkin orang kata nak tambahkan lagi pengukuhan kita terhadap mata pelajaran pendidikan Islam yang kita belajar pada hari ini. Boleh terus ke laman web Sumberku dan Portal Delima. Jadi untuk yang terakhir ini, adakah Ustazah nak tanya apa-apa kepada murid kita? Silakan. Okey, untuk yang terakhir ni saya nak minta murid-murid lah memberikan respon tentang pembelajaran kita hari ini. Sekiranya okey, bagus, tunjukkan tanda begini. Sekiranya tidak pasti, tunjukkan tanda begini, dan sekiranya tidak bagus ataupun tidak okey, tunjukkan tanda begini. Okey, 1, 2, 3. Okey, semuanya menunjukkan bagus. Tahniah kepada ustazah kita. Baiklah, terima kasih kepada Ustazah Nur Hafizah binti Mak Isa dan juga Ustazah Nur Sazina Muhammad Halimin dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib Kuala Lumpur kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah, kita nak tutup kelas kita pada hari ini dengan wakil dari murid-murid kita untuk memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom sama-sama kita dengarkan. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر
فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Dalam ayat 76 sehingga 79 surah Al-Ma'idah, Allah menceritakan bahawa Nabi Ibrahim melakukan eksperimen tauhid melalui 3 objek yang dilihatnya, iaitu bintang, bulan dan matahari. Bintang memancarkan cahayanya dengan menerangi alam ini pada waktu malam, tetapi lama kelamaan cahayanya akan hilang. Bulan pula kelihatan lebih besar daripada bintang, menerangi malam, dan perlahan-lahan cahaya bulan juga akan menghilang. Matahari memancarkan cahaya lebih banyak berbanding bintang dan bulan. Namun, matahari juga akan menghilang dari pandangan. Maka, Nabi Ibrahim membuat kesimpulan bahawa sudah tentu adanya Tuhan yang menciptakan 3 objek yang dilihatnya dan hanya Allah SWT yang maha berkuasa menciptakan seluruh alam ini. Didik TV KPM